Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم وسلطانك. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان المشركين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا ورسولا. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah dengan limpah kurniaan nikmat daripada Allah pada pagi ini kita dapat bersama-sama, dan mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan rahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini merupakan hari yang salah faham di kalangan orang-orang musyrikin yang syirikkan Allah Ta'ala, menganggap bahawa Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan. Belum daripada kita pergi kepada tajuk ni, saya nak sebut benda ni sikit. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sebut dalam Al-Quran, وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ. Mereka mengatakan bahawa Allah Ta'ala ini ada anak. Subhanah, Tuhan kata maha suci Allah daripada ada anak dan diperanakkan. Uzair dipercayai oleh orang Yahudi sebagai anak Tuhan. Waqalatin Nasara, berkata orang Nasrani, Masih ibnullah, Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan. Berkata puak musyrikin, malaikat itu sebagai anak perempuan Tuhan, yang mana Allah berkahwin dengan jin dapat anak malaikat. Itu kefahaman jahiliyah dan kefahaman yang penuh dengan syirik. Kita umat Islam, kita ada pegangan kita yang disebut sebagai lam yalid wa lam yulad. Nabi tidak beranak, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi adalah tidak betul untuk seseorang mengucapkan Merry Christmas ataupun Selamat Hari Natal dan sebagainya, ucapan yang membawa kepada membenarkan kefahaman kesyirikan yang dipegang oleh
orang Nasara. Maka itu adalah perkara yang tidak dibolehkan dalam agama. Tak kira lah dia siapa dia apa, dia ahli politik, dia ahli politik ke, tak kira. Kadang-kadang nak jaga pengikut, ada juga pengikut yang beragama lain, maka Malaysia ni masyarakat majmuk dia kata, jadi kita kena ikutlah suasana masyarakat majmuk. Awak Tuhan tak tahu Malaysia ni jadi masyarakat majmuk? Kalau kita kena ada Nabi lain di Malaysia ni khas, sebab Malaysia ni masyarakat majmuk gitu. Ni hujah orang bodoh belakang, hujah orang liberal nak merosakkan akidah umat Islam. Di Madinah Nabi ni lebih masyarakat majmuk lagi. Ada dengan Yahudinya, ada dengan ahli kitabnya, ada dengan beberapa lagi puak-puak, tak ada masalah. Nabi boleh istiqamah di atas apa yang Allah Ta'ala perintahkan, dan menyuruh sahabat supaya beristiqamah dalam bab akidah terutamanya. Ni kita tak tahu akidah ke mana. Semua raya nak sambut. Memang orang Melayu ni tak cukup hari, orang kita ni tak cukup hari, habis hari nak sambut. Semua hari nak sambut. Hari tu, hari ni, hari ni, macam-macam hari. Hari kematian pun nak sambut juga. Hari lahir, sama telah lah tu hari lahir. Hari apa lagi? Hari putus tali pusat pun ingat. Tanya mak dia putus tali pusat hari apa, nak sambut juga hari tu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara ni perkara asas yang kita kena pegang sampai bila-bila. Jadi hari ni katanya cuti ni bukan makna kita sambut hari dia, tidak. Cuma adalah orang dia yang menganut fahaman itu, jadi biar ke dia lah. Kita cuti macam biasa lah. Cuti itu bukan makna meraihkan dia, tidak. Nak takut apa bercakap begitu? Dalam negara ni 70% umat Islam, 30% je orang bukan Islam. Tapi Allah Ta'ala ni dia buang kegerunan orang bukan Islam tu kepada Islam, kerana orang Islam tu sendiri tidak pegang kepada agama Islam. Sebab tu dia tak takut, dia tak gerun pada orang Islam ni. Sebab sama-sama Islam pun berpecah. Parti orang Melayu ke Islam ada berapa? Cuba kira lah. Kawan ni berkata nak bela rakyat, orang ni kata nak bela rakyat, kawan tu berkata nak bela, masing-masing semua nak bela. Apa nak jadi? Izzah dan kekuatan orang Islam tu tidak ada. Kerana ada kepentingan yang tertentu yang dijaga lebih daripada kepentingan agama. Maka Allah Subhanahu wa taala tarik dalam hati musuh orang Islam, itu kafir tu, Allah Ta'ala tarik daripada hati dia sifat gerun dan takut kepada orang Islam. Sebab orang Islam sendiri pun lemah yang amat sangat, dengan ilmunya lemah, dengan apa sahaja. Punca jadi lemah tu kerana dia tidak mengambil daripada sumber yang sahih di dalam bab mengamalkan agama ini. Kalau ambil sumber yang sahih, sikit pun umat Islam digeruni oleh musuh-musuh Islam. Baik, itu sebagai muqaddimah pun 15 minit lah. Baik, hari ini kita nak bincang masalah online kita dengan Allah ni, semayang. Betapa pentingnya solat ini, sehingga apa yang kita bacakan tadi di dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim menyebut Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Nabi Ibrahim minta
Rabbi ja'alni, ya Allah jadikan aku orang yang mendirikan sembahyang dan istiqamah dengan arahan itu. Rabbi ja'alni muqimas salah. Muqimas salah, dia tak sebut Rabbi ja'alni, ya Allah jadikan aku orang yang mengerjakan sembahyang, tapi dia sebut orang yang mendirikan sembahyang. Muqimah, qama, istiqamah pun mari daripada perkataan tu juga. Istiqamah maknanya, ya Allah jadikan aku orang yang teguh dan tetap pendirian berkenaan dengan sembahyang. Rabbi ja'alni muqimas salah. Dia tak minta untuk diri dia saja, tapi dia minta untuk wa min dzurriyyati, dan zuriat keturunan aku. Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Tuhan yang menerima doa. Nabi Ibrahim, dia minta untuk anak cucu dia mendirikan sembahyang. Baik, ada dah ke sembahyang ni zaman Nabi Ibrahim? Memang ada lah. Kerana sembahyang ataupun solat ini merupakan salah satu daripada ibadah pada Nabi alaihi wassalati wassalam, sejak daripada dulu lagi. Kemudian difardukan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pernah difardukan kepada umat sebelum daripada Nabi Muhammad. Cuma dari sudut khilafnya berbeza pendapat, daripada sudut dia panggil berapa lama, berapa rakaat dan masa mana untuk solat itu. Masa sembahyang ni, masa solat ni adalah salah satu daripada syariat Allah Ta'ala yang tetapkan, berdasar kepada hadis bagaimana Jibril datang mengajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu-waktu solat dan berapa rakaat jumlah yang perlu kita solat. Semasa peristiwa Isra dan Mi'raj, difardukan kefarduan solat adalah salah satu daripada hadiah daripada Allah Azza wa Jalla kepada umat ini. Hadiah kepada umat ini. Selepas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijemput oleh Allah Ta'ala untuk bersemuka dengan Allah, direct dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menerima fardu sembahyang. Di sana ada beberapa tafsiran-tafsiran yang dibuat oleh para alim ulama kita, iaitu solat ini merupakan online kita dengan Allah. Boleh faham bahasa online lah, atau bahasa orang muda-muda lah ni. Online ni maknanya kita buka password apa semua sekali, online dengan Allah, tidak ada gangguan orang lain. Kerana Allah Ta'ala, dia tak kirim pada Jibril kefarduan solat tu, dia tak kata suruh Muhammad sembahyang, dah. Dia beri sendiri, dia suruh sendiri, dia perintah sendiri solat. Dia tak kirim pada Jibril, walaupun Allah boleh buat begitu. Cuma Jibril dia tolong ajar masa mana nak melakukan solat. Kalau tuan-tuan pergi di Baitullah tu, di Kaabah, ni pintu Kaabah, sini pintu, tuan-tuan tengok di kaki Kaabah di bawah tu, dia ada batu warna coklat tepi daripada pintu Kaabah. Itu adalah tempat Jibril solat. Tempat Jibril solat itu. Nabi sembahyang belakang sikit, dan belakang itu adalah merupakan tempat imam Masjidil Haram mengimamkan semua orang dalam masjid itu di waktu maghrib, isyak dan juga subuh. Waktu zuhur, waktu asar dia masuk dalam ni kalau musim panas. Kalau musim sejuk boleh duduk situ. Kalau musim panas atau musim sejuk jarang. Waktu zuhur tu dia sembahyang depan sebab panas. Dia akan sembahyang dalam bangunan masjid.
betul-betul sama betul dengan pintu Baitullah tu, sebelah ke kanan sikit, tuan-tuan tengok dalam bangunan masjid tu ada tempat imam, ada mikrofon emas dia tu, situ tempat dia, tak boleh nak masuk situ. Kalau kita pergi awal sungguh baru boleh masuk sekali dengar orang pikul mikrofon dia tu, boleh masuk lah duduk situ. Itu cara dia. Lepas tu dia tutup tempat tu, dia bagi ruang, dia tutup semua. Saya nak ceritanya, batu warna coklat tu katanya tempat Jibril mengajar Nabi SAW solat. Dan Jibril mengajar kepada Nabi waktu solat. Dia ada waktu dia. Sebab itu orang yang sembahyang dia tepat pada masa ataupun waktu sembahyang tu dia tak ambil tahu pasal benda lain kecuali solat. Tepat pada masa. Dan sembahyang di solat ini disebut solat yang terbaik, iaitu solat berjemaah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, as-salatul jama'ati tafdalus salatul fazzi bi 27 darajah. Sembahyang berjemaah lebih dia punya standard dia. Saya tak terjemah dengan pahala, saya terjemah dengan standard. Standard orang sembahyang jemaah ni, dia punya piawaian dia lebih 27 kali lebih daripada orang biasa. Boleh faham standard macam mana tak? Contohlah, kalau kita pergi hotel hak 2 bintang, 1 bintang, tidak sama dengan kita pergi hotel 5 star dan tinggi lagi, tak sama. Kalau kita pergi hotel hak murah-murah ni, towel ambil di kaunter, hak tukang jaga tu pula Allah, gigi pun tak ada depan, apek tua pula tarik mata pun ada. Lift dia pula bergegar-gegar. Ada, saya pergi ceramah di mana sekali ada. Lama dah, cerita lama. Masa duduk dalam politik dulu lah. Pergi ceramah satu tempat tu, mereka bawa pergi hotel lama, hotel. Nak buka lift dia tu pakai buka gini. Buka macam pintu tuan-tuan lah. Lift pula muat 2 orang. 2 orang. Masuk tu 2 orang muat. Saya masuk pakai saya seorang je muat. Sebab seorang tu ni sebuah 2 dah saya. Naik pula lift tu pula, ya Allah, bergerak-gerak lift tu. Kata putus lift ni, mampu aku duduk dalam ni kan. Dia pergi letak di hotel bilik apa tak tahulah. Masuk bilik pun bergabuk. Dia pergi letak di situ. Nak bagi tahu gitu, dia bagi kunci apa bilik pun tak tak diurus dengan baik, tak diservis dengan baik. Tu hotel mungkin 1 bintang, mungkin tak ada bintang langsung. Tak apalah tu. Saya juga pernah pergi di hotel mahal, ada orang bayar. Pergi hotel mahal ni, masuk pintu tu ada orang sambut dah. Ada orang tolong buka pintu pakcik. Hak tolong buka pintu tu pula dahi licin. Senyum. Ya, selamat datang, pakai pula kain tu terbelah. Daripada paha sampai ke bawah. Berjalan tu nampak betih betih tu keluar. Sejak keluar, sejak masuk. Sejak keluar, sejak masuk. Tu dia. Saya ingat jugalah ke piah tu. Dia tengok ke dia tu. Tu. Assalamualaikum. Dia ada atas saya, dia kata welcome. Masuk kat bahasa orang putih. Pergi masuk tu dia. Kita tak minta air pun, dia pakai air oren. Duduk dulu, dia kata dia minta IC, dia ambil IC, dia pergi kat check in semua, dia tolong buat. Sebab apa? Hotel mahal. Masuk ala tandah pula tak jumpa, cari kepala paik. Dekat mana ni kepala paik ni? Kita orang kampung, orang rupanya pakai pulah kat tepi tu, dia tubik gitu.
Kita nak kencing, duk cari, duk pula hak tu, pow, naik pakai atas. Mojo, habis basah baju kita. Lepas tu, dia kata nak makan apa, tekanlah, dia kata. Nombor berapa pun tekan. Oh, kita suka makan ni, tekan lah. Nah, orang bayar hari tu hotel, dia kata, ustaz nak makan apa, makan. Dia kata tekan. Oh, dia mari hantar macam-macam. Chicken chop lah, lamb chop, nasi lemuk lah, macam-macam. Puas makan. Tu standard, nak cerita bab standard. Sembahyang berjemaah ni, dia punya standard dia lebih. Memang begitu Allah Ta'ala buat. Dan kita diminta supaya mencari yang lebih baik, yang terbaik. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut, alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita diminta mencari hak terbaik. Oleh kerana pahala ni orang tak nampak pahala ni macam mana. Pahala ni orang tak nampak pahala ni. Kalau kita nampak, contoh kita kata, kalau sembahyang berjemaah dapat RM27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, buka sejadah RM27. Allah. Hak mengakak pun mari lagi. Hak sakit gaut sikit-sikit pun boleh berlari. RM27 sehari nak apa? Nampak ni? Sebab tak nampak. Maka orang tak ambil cakna berkenaan dengan pahala kerana hati itu sendiri tidak tersentuh dengan pahala. Jadi Nabi kata sembahyang jemaah sembahyang terbaik. Di antara hak terbaik itu ada hak paling baik lagi, iaitu orang yang berwuduk di rumah dia, kemudian mari ke masjid, setiap langkah dia berjalan, dosa dia digugurkan, darjat dia dinaikkan, dia sampai pada awal waktu, dia tunggu waktu masuk tanpa mengganggu orang lain, malaikat mendoakan dia. Bermakna menunggu waktu. Baiklah situ sembahyang jemaah, baik pula. Ni duduk pagi-pagi ni sampai matahari naik, dapat pahala umrah. Dapat pahala umrah pagi-pagi lagi. Kita nak pergi ke Mekah, tapi tunggu sampai masuk waktu dalam masjid sambil berzikir, sambil dengar mengajar, itu pahala. Semua ni adalah jalan untuk kita masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita balik pada sembahyang. Kalau banyak-banyak surah dalam Al-Quran ni, Allah Ta'ala pilih suratul Fatihah sebagai bacaan dalam salat untuk kita berdialog dengan Allah. Dan sememangnya begitu. Kita angkat takbir Allahu Akbar sembahyang, dia punya password dia panggil takbiratul ihram. Kalau tak ada tu tak boleh nak buka sembahyang kita. Pergi-pergi alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dia kena takbiratul ihram, dia punya password dia. Dia budak-budak nak masuk apa, dia ada password dia. Tak masuk password tu tak boleh buat apa. Allahu Akbar, angkat takbiratul ihram, nak tengok kiri pun tak boleh, nak tengok kanan pun tak boleh. Tengok atas ke bawah ke, sunat tengok tempat sujud. Ataupun kalau tak boleh tengok, mata tu nampak liar sangat, duk pergi mari, pejam mata. Itu. Lepas tu bila kita angkat takbir tu, takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan segala perbuatan lain kecuali bacaan dalam solat itu. Sebab tu kita tak nak baca lain lah solat ni, tak nak baca hak Nabi tidak ajar pada kita. Tak boleh. Dia kena baca apa yang dia ajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Solat ni dia tak nak ambil baca tu baca ni, tak boleh. Ikut suka kita nak baca apa. Ni punca tak mengaji, ikut suka kita nak baca apa. Doa-doa orang ajar tu semua kita baca. Sebab apa? Tu Nabi ajar. Tidak, dia ada benda yang boleh kita baca berdasar kepada apa yang Nabi sebut. Contoh baca ar-raka', bacaan sujud. Ada riwayat subhan rabbiyal a'la saja. Ada riwayat subhan rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada ayat juga subhanallah pun ada, alhamdulillah pun ada. Ada riwayat juga subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ada juga Nabi baca gitu, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli.
Dan sujud Nabi ada masa Nabi sujud panjang, ada masa Nabi ringkaskan sembahyang. Dan sembahyang ni duduk tang mana pun, duduk di mana pun kena sembahyang, di mana sahaja. Kalau musafir kena jamak, bukan jamak saja, boleh qasar, 4 jadi 2, hadiah daripada Allah Ta'ala. Orang yang musafir tetapi tidak ambil peluang untuk qasar dan jamak sembahyang ini, orang yang menolak hadiah Allah Ta'ala. Sebab hadiah Tuhan bagi, kita boleh buat dua solat zuhur asar, dua. Nak pergi mana? Pergi Kulim. Nak pergi mana? Nak pergi Pulau Pinang, nak pergi di Kedah. Yang mana kalau kita pergi itu waktu sembahyang kita agak terjejas, kita jamak. Tak kira marhalah lagi, tak kira 2-3 marhalah tu pendapat khilaf. Kita keluar daripada mukib kita, hatta nak pergi Al-Ustaz pun, yang mana kalau kita pergi sembahyang kita tu boleh jadi lambat. Contoh kita pergi zuhur, kalau waktu asar sekarang kerja kita tak sudah lagi, mungkin kita akan sembahyang asar lewat. Sedangkan ada pendapat boleh jamak, walaupun tak cukup 2 marhalah, kita jamak lah. Boleh faham tu? Bila kita kata gitu, ni mazhab Wahabi kepala otakmu. Tengok dalil lah, geram juga pagi-pagi ni. Nah, ada kata ni Wahabi ni suruh jamak ni, mana Nabi keluar daripada Mekah pergi ke Mina, Nabi jamak. Mekah pergi ke Mina, dekat ya Mekah Mina. Sini badan besar dah. Dari jamak itu lagi badan besar. Dah, tapi saya nak sebutnya begitulah. Tengok ruksah kita macam mana. Macam mana keadaan kita tu sendiri. Dan kalau orang mesyuarat dia sampai pukul 6.30. Dia duk pegang 2 marhalah. Memang ada pendapat 2 marhalah. Duk pegang tu. Kuat duk pegang tu 2 marhalah. Sampai dia semayang asar pun pukul 6.30. Dekat-dekat dengan waktu haram semayang. Itu tak betul. Islam ni satu agama yang penuh kemudahan Tuhan bagi pada kita. Maka kita semayang zuhur tu jamak lah. Waktu asar jamak lah. Sebab kita pergi itu urusan, bukan kita niat untuk menetap dan di situ rumah kita pun tak ada di situ, tidak ada. Hatta kita pergi khusus seminggu pun seminggu. Khusus KL seminggu. Orang kata 3 hari tu ustaz, tak apa, seminggu. Kita tak ada niat nak duduk situ. Tapi tuan-tuan jangan ambil hukum ni ambil mudah-mudah. Kita nak duduk di Perlis ustaz, nak duduk dalam 2 tahun, tak ada niat nak duduk situ, nak balik kampung kita pula. Tu orang ambil mudah tu. Boleh juga nak buat begitu pun, tapi tengok keadaan kita lah, wakil kita tu macam mana. Orang ni kena sebut habis, dia tak sebut sikit-sikit. Tidak dia faham lagu lain. Kita yang kena. Baik. Sebab tu saya kalau buat fiqh ni saya tak mengajak di Perlis ni. Sebab apa? Kita mengaji banyak Hanafi. Hanafi tak ada jamak. Hanafi dia semayang akhir-akhir waktu. Kalau macam dia ada kerja tu, dia kata boleh semayang akhir waktu. Zuhur tu semayang akhir waktu, nak masuk asar. Masuk zuhur tu semayang, lepas tu asar tu semayang. Tu saya tak boleh mengajar dah tu. Sebab tu kalau bab fiqh dia mengajar dengan Datuk Mufti lah. Haji Alwi lah. Ada mengajar fiqh padan dengan Datuk Mufti. Nak tanya soalan pun dia buat keluar tu jadi pendapat dia. Boleh faham ni? Kalau tanya kita habis. Tapi bab makan saya tak pakai Hanafi lah bab makan. Kalau pakai Hanafi jam tak boleh makan udang. Satu tak boleh makan tu, satu nikmat yang besar dah makanan lauk tu. Satu nikmat yang besar kalau pakai Hanafi tak boleh makan udang satu. Ada juga syekh kita dulu mazhab Hanafi. Tapi time makan, syekh mau makan udang. Dia kata makanan tak boleh tinggal, dia kata. Orang makan udang ni dianggap macam kalau ada bekas yang diisi dengan udang tu kena basuh bagi dia. Kalau bab makanan ni dia dengan Maliki pula lah. Makanan. Anak buaya boleh makan. Kosik tak try. Ambil buat gulai.
Buaya ke, harimau ke, makan buat tu. Macam kawan saya gitu di Sudan tu. Dia tak abak pada kita. Dia nak khianat kita lah. Khianat. Dia pergi beli kebab, makan kebab. Kebab kan? Kita makan kata-kata sedap kebab nak. Dia tak tahu. Sudah makan kata tahu apa tu. Kau beli kebab daging buaya tu. Allah. Nasib baik saya tak jadi buaya darat. Makan daging buaya ni tak. Tapi nak bagi tahu je makanan dalam bah Maliki ni pelik-pelik. Tak payah tahulah kita. Baik. Bila kita takbiratul ihram, di dalam sembahyang kita tu kita baca Fatihah. Ni saya ambil satu tulisan daripada Ibnu Qayyim yang terkait dengan bacaan dan rahsia kita online dengan Allah Ta'ala. Kita baca suratul Fatihah. Bila orang tu membaca kata dia a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku minta berlindung daripada Allah. Daripada a'udzubillah, minta berlindung dengan Allah, minasyaitonir rajim, daripada syaitan ar-rajim, sifat dia yang terkutuk. Rajim maknanya yang direjam. Maknanya syaitan ini benda yang tak boleh rapat dengan kita. Kalau sampai dekat kita, kita ambil batu lempar dia kalau nampak. Masalahnya tak nampak lah. Nak bagi tahu sifat syaitan tu sendiri, benda yang Allah Ta'ala tak bagi rapat dengan dia. Tapi ada je benda yang boleh merapatkan syaitan dengan kita. Di antaranya, wa man ya'shu 'an dzikrir rahman, orang yang tidak ambil pengajaran daripada apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Orang tak mahu dengar Al-Quran, tak mahu pakai Al-Quran, tak mahu mengaji Al-Quran. Nuqayyid lahu syaitan, Allah Ta'ala penahkan jiwa dengan syaitan, bahawa lahu qarin, syaitan itu menjadi orang yang paling rapat teman dengan dia. Teman yang paling rapat dengan dia. Sebab apa? Sebab dia tolak peringatan Allah. Bila kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim, pada saat itu kita berada di tapak yang kukuh, sebab kita minta perlindungan daripada Allah dulu dengan syaitan. Sebab syaitan ni dia memang suka ganggu orang sembahyang. Itu yang dia nak. Saya buat contoh ginilah. Kalau kita tengok online telefon kita ni, tiba-tiba tersekat. Line tu tersekat tak? Kata-kata kacau betul. Kita baru duk layan cerita Hindustan. Duk layan cerita Hindustan, tiba-tiba tersangkut. Oh, kacau. Dia tak. Hak tersangkut dalam solat tu, dalam apa ni online kita tu, itu syaitan. Kalau dalam solat kita, syaitan. Dia bagi nak putus je kita punya line kita dengan Allah Ta'ala. Dia nak bagi putus. Kita pun kata takbir Allahu Akbar, mulut nak baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ni fikiran ni. Rata dah pergi sampai al-ustaz tu. Ni rata ni. Duk masuk nasi, duk goreng ikan, duk angkat baju, duk angkat kain, macam-macam. Dalam kepala ni waktu kita sembahyang. Itu gangguan syaitan. Tadi kita online dengan Allah tadi. Gangguan luar mungkin tak ada lah, mungkin kita tak tengok kiri, tak tengok kanan, tapi dia mari gangguan perasaan. Orang yang khusyuk dalam sembahyang, itu orang yang tahu dengan siapa dia bercakap. Kerana bacaan Fatihah kita merupakan dialog kita dengan Allah. Apabila seseorang itu membaca, kata Nabi SAW, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dia berhenti sejenak, seakan menunggu jawapan daripada Allah. Batu baca ni kena tertil. Ni kita tak tahu baca. Alhamdulillah. Ya kena Abdul ya nasta'in. Tu dia baca. Baca ketika mana menghadap Allah Ta'ala, Raja segala raja. Kalau kita nak menghadap raja pun kita reti. Kalau kita menghadap apa untuk aku, Patik mari sini cakap laju aja, kata mu nak apa ni, nak menampak nak menumbuk. Cakap bagi slow-slow, perlahan-perlahan lah sikit. Ni kita dengan Allah. Dan Allah menjawab apa yang telah kita sebut itu. Di antaranya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita berhenti sekejap. Allah Ta'ala jawab, Hamadani Abdi, hambaku telah memuji aku.
hamidani abdi, hambaku telah memuji aku. Tu Allah Ta'ala jawab. Maknanya kita solat ni, kita sedang bercakap dengan Allah. Siapa dia Allah ni? Raja segala raja. Dengan waktu dia, dengan masa dia, dengan panggilan dia, semua dia tetapkan. Hari ni kata nak subuh pukul 6-9 minit, 9 minit. Saya nak ubah. Hari ni waktu Zuhur 1.18, 18 lah. Hari ni asar pukul 4.30, 4.30. Kalau kata nak awal sikit kot. Sembahyang Jumaat ni sekarang ada masalah, ada kerja, kita buat awal sikit, lepas sembahyang ni kita sembahyang Jumaat tu. Tu orang panggil mazhab ayah pin. Tak ada kena mengena dengan Hanafi, tak ada kena mengena tu. Cuba kita bayar. Tapi kita, bila orang panggil hayya 'alas solah, orang panggil mari sembahyang, Bilal sebagai wakil untuk panggil. Sebab tu Bilal ni kelebihan dia tinggi di hari akhirat tu. Kelebihan yang besar di hari akhirat, kerana dia tukar panggil orang sembahyang. Kalau kamu tak tahu, Nabi kata, kalau kamu tahulah pahala, besarnya pahala dua perkara ni, nescaya kamu akan cabut undi untuk melakukan dua perkara ni. Yang pertama solat, yang kedua, yang pertama sembahyang di sah hadapan, yang kedua azan. Tapi jangan duk berebut untuk Bilal pula, tugas dia. Dia rebut mikrofon untuk Bilal, letih kita. Tu tugas dia. Tapi kalau Tok Bilal tu tak mari, contoh, tak boleh nak mari, ada kerja, ada apa, patutnya berebutlah nak ganti. Ya, ada suara saya tak sedap, ustaz dah kata. Dia syarat azan ni bukan nak suruh suara sedap. Tarikan dia suara sedap ni. Suara kuat. Kuat tu penting. Kalau pergi di Yaman, saya hidup mengaji Yaman, tak ada apa macam Malaysia azan ni. Malaysia azan ni okey, sedap. Di Yaman, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dekat rumah masjid, asyhadu an la ilaha illallah, ada berhenti gitu macam kapal terbang landing. Mula-mula saya dengar kata, tak ada kapal aku azan gini ni. Kalau buat balik azan di kampung ni, besi orang kampung ni, tak boleh dengar. Ya? Kalau tempat kita ni macam-macam lagu azan, lagu ras, nahwan, macam-macam. Ada juga orang duk bagi sanad azan pula dah. Daripada Bilal lah, apalah mengarut belakang ni, sanad apa dah, hadis dah ada dah. Nabi dah ajar, Nabi dah akui dah azan tu, sanad apa lagi? Dia kata Bilal azan macam ni, mu mana tahu Bilal azan gitu. Ada juga hak jenis jual sanad ni, hak gila ke sanad tu, masuk jugalah. Sebab apa? Nok sanad. Sanad hadis hak betul-betul sahih tu dia tak ambil. Dia ambil sanad-sanad hak mengarut tu. Nampak ni? Jadi benda tu siapa-siapa boleh azan. Tapi suara tu biar kuat. Ni dah lah subuh. Azan pula. Bisik gitu dia dengar. Makmum pun takut nak mari. Bunyi orang azan tu. Sebab tu Tok Bilal ni biar muda-muda, biar suara kuat-kuat sikit. Kalau orang tua pun biar suara tu kuat. Kalau boleh tambah speaker atas tu tambah lagi 8 ke. Saya pernah pergi dah masjid, speaker atas 8, makmum 8 orang, bagi sebiji seorang speaker. Dah dok kira atas tu 8 biji, bagi makmum semaya 8 orang, boleh sebiji seorang bawa balik rumah. Ni speaker atas apa belah-belah, makmum tak mari. Nampak macam mana? Dia kata tak ada hidayah lagi. Bukan tak ada hidayah tu, dia panggil tolak hidayah Allah. Tolak hidayah dia panggil tu. Dia dah dengar dah orang azan mari masjid. Dia boleh pergi tempat lain, dia boleh pergi. Hari cuti duduk panjat bukit Kuak Sami. Boleh ke panjat bukit, lutut pun tak sakit. Nak bagi badan sihat, nak panjat tangga masjid tak boleh mari. Kalau saya tanya pun tak boleh jawab dah. Kalau malaikat maut tanya, lagilah kena balon ke dia. Kalau saya tanya ni sama-sama orang ni pun tak boleh jawab dah. Apatah lagi nak jawab depan malaikat? Cuba fikir sendiri lah. Allahu Akbar manusia. Lepas tu dia baca Ar-Rahman Ar-Rahim.
Kita berhenti sekejap. Jangan berhenti lama sangat, sekejap. Athna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Tuhan kata, oh kamu hamba aku ni, dia sanjung aku sungguh dengan sifat Ar-Rahman, dengan sifat Ar-Rahim. Dua-dua ni ada perkataan ra, ada huruf ra, ada huruf ha, ada huruf mim. Rahman pada huruf ra, huruf ha, huruf mim. Rahim pada huruf ra, huruf ha, huruf mim. Kedua-dua perkataan ni mari daripada perkataan rahmah. Sifat Ar-Rahman yang maha pemurah Allah, penuh dengan kerahmatan. Ar-Rahim yang mengasihaninya Allah Ta'ala, penuh dengan apa ni kita panggil kerahmatan. Lalu kita pun berhenti sekejap, dia kata, oi hamba aku sanjung aku sampai tahap begitu, Tuhan kata. Lepas tu kita baca Maliki Yaumiddin, kita akui Allah sebagai penguasa pada hari kebangkitan. Allah Ta'ala kata, hambaku telah mengagungkan aku sekali lagi. Malik Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, Allah kata hamba aku agungkan aku. Lepas tu kita minta apa? Minta apa saja Tuhan nak. Apa saja yang kamu nak minta. Kita minta ihdinas siratal mustaqim. Belum daripada kita minta tu, kita sanjung Tuhan. Kita kata alhamdulillah, segala pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Habis kita letak pada Allah ni segala-galanya. Hak kita nak minta penting dalam kehidupan kita, ihdinas siratal mustaqim. Tuan-tuan bayanglah kalau kita bercakap dengan orang besar ni, kita bercakap dengan penuh tumpuan. Sebab dia akan luluhkan projek kita ni. Datuk Tan Sri, nama dia ni Tan Sri ni, ketah kerja saya nak buat macam ni, peruntukan kerajaan banyak ni kita tunjuk ke dia. Bercakap sungguh, mari nak pakai necktie, mari nak kasut pun, hui, boleh buat cermin tu. Kasut dia punya berkilat dia tak, mau sikat rambut apa pakaian pun kemah, pakai minyak wangi habis botol. Projek tahu dah untung projek tu dah boleh 3 juta. Tapi dengan Allah, untung akhirat tu. Mari dengan ala kadar begitu je, mari. Allah. Ya, nak boleh. Ya. Menguap. Cuba bercakap dengan Tan Sri hak projek ni. Saya bukan bawa Tan Sri, saya nak minta gitu. Dia pun tanya, awak tidur pukul apa semalam? Dia nak bagi projek pun rasa tak semangat. Mari pakaiannya, baju pagoda mari dengan plekat gitu, baju pagoda nak minta projek, bukan dia. Pengalaman saya seorang pergi dengan kawan nak urus hal ni lah, hal apa orang panggil ni, kayu gaharu lagi di Jeddah. Jadi saya pakai biasa-biasa. Saya yang nak urusnya, kawan tu yang bawa je. Dia pun pakai biasa gitu, dia tak apa-apa. Dia berjabat kan. Duduk. Dia tak layan arak tu. Dia macam nak layan tak boleh layan. Dia ingat kita ni selekeh pakai gitulah. Kita tak selekeh juga, pakai jubah juga gitu. Bukan pakaian dia, jenis dia tu. Dia macam nak tak boh tu, tak percaya tu sama banyak. Dia balik kata tak jadi ni, saya kata. Nampak dia tak layan kita. Itulah dia kata. Kawan saya pun tak tahu juga. Dia tu. Balik tanya seorang kawan lagi, dia kata, awak pergi pakai macam mana? Dia kata, pakai gini. Dia kata, jangan. Esok, dia kata, 2-3 hari lagi, mai pergi dengan aku. Dia pergi pinjam kereta kawan dia. Kereta besar BMW. Lepas tu dia buat pergi gosok baju kita semua sekali, jubah apa dengan shimar, dengan warna merah tu kan. Dengan tajamnya apa semua tu, batu kasutnya begitu. Allah. Dia kata kalau sampai ni jangan turun lagi, dia kata biar aku buka pintu. Rasa macam menteri Qatar gitu. Pergi ke BMW kawan tu buka tu.
Oh, baru dia sambut. Baru nak buat kira bercara. Dia kata macam mana ni kita tunjuk. Ya kita pergi sama ya gitu. Bawa kertas kerja sama ya. Dia tak layan gitu ya. Oh, tapi bila kita pergi dengan begitu tu dia, oi semangat dia. Tu manusia dengan manusia. Apatah lagi manusia dengan pencipta Allah. Mari dengan tak semangatnya. Mari dengan tak ada apa rangsangan kita untuk solat. Hanya sekadar solat untuk melepaskan kewajipan yang Allah Ta'ala wajib kepada kita. Cuba kita fikir, kita do online dengan Allah ni, daripada pandai-pandai kita solat sampai sekarang, macam mana solat kita dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Sedangkan benda ni, benda yang akan disoal siasat dapat Allah pertama sekali. Hatta kita sakit sendiri pun kita kena duduk solat. Kalau tak boleh duduk, kita kena baring. Tak boleh baring, semua tak bergerak dah. Solat dengan mata. Asalkan ingatan kita ni ada. Dan kalau orang tu koma sendiri pun, ada ICU pun, anak-anak nak kena pergi bisik telinga dia. Abah, pada waktu solat, mana tahu takut dia sedar. Cuma dia tak nak bergerak. Pada ketika itu, dia pandailah buat macam mana. Mata je boleh bergerak begitu, tapi telinga semua senyap. Tapi dia ingat lagi. Bila kata, Abah, waktu solat dah. Dia kata, jangan, mana dia tahu tu? Dia pun sembahyang dengan mata dia. Dan kalau mata pun tak bergerak tu, mati dah tu. Mata pun tak bergerak tu dah. Selagi mana boleh bergerak, bergerak. Nak beritahu pentingnya kita sembahyang. Sampai tahap begitu. Tapi manusia inilah yang melekakan dia. Dan itulah yang akan dicabut oleh musuh Islam. Berdasar kepada hadis Nabi SAW, la tanqudanna ural Islam urwatan urwatan. Fakullaka man taqadat urwatun tashabbata an-nasu fil ladhi taliha wa awwalahunna naqdal hukmu wa akhiruhunna as-salah. Ikatan Islam ini akan dirungkai satu demi satu oleh musuh-musuh Islam. Apabila dirungkai satu ikatan, orang Islam berpegang dengan ikatan yang masih ada. Wa awwalahunna naqdal hukmu, perkara pertama yang dirungkai daripada ikatan yang Nabi ikat itu adalah solat. Wa akhiruhunna as-salah, akhir solat. Awal hukum, akhir semayang. Wa awwalahunna naqdal hukmu, awal sekali hukum. Apa makna hukum tu? Dia akan buat kita ni hidup dengan tak tahu halal haram. Jadi ke tak hari ni? Jadi duk menikah dengan sik, duk pusing dia minta maaf. Dia kata boleh kerana ni adalah kejahilan dia. Tak apalah, kita bersangka baiklah kejahilan dia. Mungkin dia jahil sangat sampai tak tahu mana agama, mana budaya. Mungkin. Tapi tak menjadi dia tu terlepas daripada dosa. Sedaplah buat-buat gitu. Ni jauh dosa, jahil saya. Kamu kena mengaji, kamu tahu dah mu jahil. Kena mengaji. Dan bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah tahu dah jahil. Boleh faham tu? Walaupun dia mengaku dia tu Islam. Banyaklah pertikaian kalau kita nak pertikai. Dia kata dia tak tahu dan sebagainya. Banyak pertikaian. Semua kenal dia pun tak tahu dia agama apa. Dia kata dia masuk Islam. Dah betul masuk Islam. Dia pernah semayang ke tak? Kalau masuk sekali nak menikah, atau orang masuk sekali nak menikah, bukan nak masuk nak jadi Islam. Tak betul lagu tu. Hukum dia buat tak tahu halal haram. Kita boleh buat apa saja biar tak tahu halal haram. Wa akhiruhunnas salah. Akhirnya sembahyang kita diheret satu persatu untuk jadi leka di hidang depan kita macam-macam benda. Sebab tu saya dah sebut dah. Pihak kerajaan musim-musim Covid ni jangan duk galak sangat bab hiburan ni, jangan duk galakkan. Ni macam-macam. Buat pertengah tu cantik. Nak buat program besar-besar di masjid, tak boleh. Covid pun kena ni. Ahli masjid dengan ahli maksiat. Bagus juga Covid ni. Dia kena pergi masjid tu, nak cepat kena. Pertengah tu cantik. Ada pula kawan lagi ubah nama. Jangan sebut nama tu lah, ubah nama lain. Awak ubah nama lain jadi halal. Tukar nama je. Tukar nama tu terus jadi halal. Oh, sedap lah begitu. Banyak benda hak boleh tukar nama supaya jadi halal. Ni kerja mengarut belaka. Kerja mengarut semua ni. Tengok dalam TV hiburan musim-musim Covid pun duk begitu. Tak ubah. Kok-kok lah musim-musim Covid ni ambil sikit
slot-slot yang boleh membina orang panggil masyarakat, kerana masing-masing pakat duduk rumah semua sekali, banyak duduk rumah daripada berjalan. Kok-kok lah ada lah benda-benda yang boleh mengisi kekosongan hati. Tak ada terfikir nak buat tu duduk main tu. Hiburan, hari-hari duduk hiburan. Tak tahulah pemerintah fikir ke tak. Kita sebagai orang yang dipanggil orang agama ni, kita nasihat pemerintah tak mau dengar, dia punya pasal. Apatah lagi dalam pemerintahan tu ada orang agama sendiri. Kamu tanggung dapat Allah, mu jawab dapat Allah Ta'ala. Kita cakap je, nak setuju tak setuju mu punya pasal. Aku ada mulut, aku boleh bercakap. Mu ada mulut, mu boleh jawab. Payah apa? Tak payah benda ni. Kita ada mulut, kita boleh tegur. Dan tegur kita tu kerana kebenaran. Tegur kita kerana kebenaran. Nak pergi jumpa dengan menteri mana nak jumpa dengan saya? Nah, kalau tegur ikut live ni mungkin sampailah kepada dia. Sebab live ni semua orang tengok. Kurangkah hiburan? Cukup sampai masa dah. Kita balik pada Allah. Idza asabatuhum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bukannya kata saja inna lillah tu tidak, tapi perasaan itu balik pada Allah Ta'ala. Ubahlah rancangan-rancangan dalam TV yang mengarut. Dah lah panggil ustaz-ustaz apa ni mengarut cakap dalam TV itu cukup. Tak apa-apa cerita dalam TV itu. Bagilah pengisian ilmu yang baik kepada rakyat. Rakyat ni sekarang ni duk tengah emosi, duk tengah tak stabil, tuan-tuan. Orang bunuh diri berapa ramai musim PKP ni, orang hilang pekerjaan dan sebagainya. Kena buat tindakan sungguh, bukan main-main. Ya Rabbi salimna. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita. Itulah untuk pagi ni, insya-Allah. Minta maaf lah terkasar bahasa ke apa ke, minta maaf daripada saya. Kalau ada tuan-tuan tak puas hati ke apa, minta maaf banyak-banyak. Sama ada yang mendengar di sini ataupun secara online. Tapi saya yakin apa yang saya kata itu akan saya ucapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari akhirat sebagai satu perkataan yang benar, kerana kita bercakap di atas dasar apa realiti yang berlaku pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri rahmat kepada kita pagi ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi